nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Yang saya hormati Pengurusi serta Jawatankuasa Dewan Masjid Al-Muttaqin, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, Tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat kita bertemu lagi bagi menyambung tadabbur kita menerusi surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita telah pun selesai membincangkan tadabbur berkaitan dengan lafaz isti'adzah, iaitu lafaz memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam apabila kita hendak membaca Al-Quran. Beberapa perkara yang telah kita bincangkan. Pertama ialah kita mengenal siapakah aku. Sebab a'udzubillah, a'udzu maksudnya aku berlindung. Jadi kita dah bincang siapa aku. Kemudian kita bincangkan siapakah Allah yang kita mohon perlindungan kepadanya itu. Seterusnya kita bincangkan tentang siapakah syaitan. Kenapa kita mohon perlindungan kepada Allah daripada gangguan syaitan? Kerana kerja jahat syaitan tidak lain tidak bukan adalah mengajak pengikut-pengikutnya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi pengikut syaitan ialah orang-orang yang berpaling daripada Al-Quran. Jadi kerja jahat dia adalah untuk nak memalingkan kita agar kita boleh masuk dalam kumpulan dia. Na'udzubillah. Lepas tu kita mohon perlindungan kepada Allah. Dan penutup dia, kesimpulan dia ialah siapakah hamba-hamba Allah ini yang memohon perlindungan kepada Allah, yang mana mereka ini syaitan tidak ada kuasa ke atas mereka. Siapa mereka itu? Orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Jadi itulah dia ringkasan kepada perbincangan kita menerusi lafaz isti'adzah. Diharapkan kita semua dapat memahami perbincangan tersebut. Dan kalau siapa mungkin tak dapat hadir, boleh tengok nota kawan. Kita belajar biar kita insya-Allah cuba dapat sebanyak yang mungkin ilmu untuk kita nak gunakannya dalam kehidupan seharian kita. Okey, insya-Allah hari ini kita akan masuk Bismillahirrahmanirrahim yang disebut sebagai lafaz basmalah. Lafaz apa? Basmalah. Baik, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita terjemah. Ikut saya dulu sama-sama ya. Bi dengan. Okey. Yang ini sin dengan mim ni bila kita keluarkan dia daripada bi, pisahkan. Bila saya penggalkan maksudnya bi ni satu kalimah. Ustaz, ini satu huruf je. Ya, bahasa Arab kalimah paling ringkas sekali terdiri daripada satu huruf. Contohnya apa? B inilah. So bila kita pisahkan nanti dia jadi apa? B plus ada hamzah wasal. Macam ni. Jadi ismi apa maksud dia? Sebut sama-sama, ismi nama. Tadi B apa maksud B? Dengan. Ismi nama. Baik, Allah, Allah lah. Okey, sama-sama. Dengan nama bagi Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Silap pula. Silap tadi dah. Okey, sekali lagi. Dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah. Okey, kita terjemah Ar-Rahman dengan maksud yang Maha Pemurah. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Yang Maha Penyayang. Kadang dulu terjemah yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang kan. Pengasih dengan sayang lebih kuranglah maksud dia. Jadi kita sebutkan terjemahan Ar-Rahman sebagai yang Maha Pemurah. Okey, sekali lagi sama-sama. Dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Baik, kita ulang yang lama punya. A'udzu, hamzah di awal kalimah, huruf akhir berbaris dhammah. Jadi apa terjemahan hamzah di awal kalimah, huruf akhir berbaris dhammah? Aku. Aku tu tanda yang kita sebut tadi tu. Yang saya sebut, tuan-tuan ikut tadi tu. Sekali lagi, hamzah di awal kalimah, huruf akhir berbaris dhammah. Maknanya apa? Aku. Baik, sama-sama. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam, ataupun yang terkutuk pun boleh. Sekali lagi, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Apa maksud Ar-Rahman? Yang Maha Pemurah. Apa maksud A'udzu? Ar-Rajim, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Okey, tuan-tuan puan terjemahkan. Saya tunjuk je. Okey, terjemahkan. B apa B? Kepada, bukan daripada kepada. Baik, B sini kepada, B sini apa tadi? Ini dengan. Yang ni kepada. Dia ada banyak makna B ni. Okey, sekali lagi. A'udzu. B. Allah. Min. Asyaitan. Ar-Rajim. B. Ismi. Allah. Kita tambah bagi sebab mudhaf-mudhafun ilaih kat situ. Dia ada kaedah nahwu dia. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Okey, dapat terjemahan dia? Kalau boleh kita tahu satu persatu makna kalimah tu. Memang kita dah maklum dah kan? Apa maksud a'udzubillahi minasyaitanirrajim? Apa maksud bismillahirrahmanirrahim? Jadi mungkin kalau yang belum tahu apa maksud Ar-Rahman sahaja, Ar-Rahim sahaja, jadi kita hafal. Sebab apa? Nanti dalam surah-surah lain kita jumpa penggunaan yang sama, tapi mungkin dengan gabungan ayat yang lain. Jadi bila kita ada vocab, kemudian kita pun belajar kaedah bahasa Arab, jadi itu semua akan membantu kita nak mendengar ketika imam membaca Al-Quran. Jadi kita boleh faham bacaan Quran itu. Okey, jadi itu terjemahan untuk isti'azah yang telah kita pelajari pada kuliah-kuliah yang sebelum, dan hari ini kita nak masuk disebut sebagai lafaz basmalah. Basmalah ni kira shortcut lah kepada bismillahirrahmanirrahim ni. Okey. Apa yang kita akan bincangkan pada lafaz basmalah ialah perbincangan berkaitan dengan
Dia kata isti'azah, perbincangan berkaitan pohon pelindungan. Kalau basmalah pula berkaitan dengan apa dia? Bertawassul, amalan bertawassul kepada Allah. Nanti kita akan bincangkan macam mana tu maksud bertawassul tu. Okey. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan suatu lafaz ataupun suatu ayat yang dia belum sempurna dari segi tata bahasa dia. Sekali lagi saya ulang. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini dari segi tata bahasa, nak buat ayat kena ada tata bahasa kan? Ayat ni tergantung. Ayat ni sebenarnya apa? Tergantung. Saya rasa yang ni biasa kita pernah terang lah. Okay, dalam kuliah lain, bila mukadimah kitab ada bismillah, nanti ustaz akan syarahkan bismillah itu. Jadi ini kita ulang balik insyaAllah. Ataupun yang belum tahu, kita bincang betul-betul biar faham. Selalu kita bagi contoh macam ni, mudah je. Cuba baca. Dengan pen hitam. Ada yang baca dengan pen biru ke? Pen hitam lah. Dengan pen hitam. Baik. Lengkap ke tidak? Dengan pen hitam. Titik. Full stop. Tak lengkap kan? Jadi macam mana nak lengkapkan ayat ini? Kita boleh sambung ataupun sebenarnya dekat depan ni ada dah perkataan yang kita tak nak sebut. Contohnya macam mana? Contohnya orang kata kepada kita, awak tulis pakai apa? Kalau untuk jawab subjek bahasa Melayu, cikgu suruh jawab penuh. Cikgu kata apa dia? Saya menulis dengan pen hitam. Tambah lagi dengan menggunakan pen hitam. Betul? Tapi kalau kita jawab ringkas, jawab macam mana? Tu. Dengan pen hitam. Jadi ada benda yang kita tak sebut kat situ. Apa dia? Saya menulis. Saya menulis tu kita tak sebut kat situ. So dari segi penulisan nampak tak sempurna. Tapi dari segi makna kita faham. Betul tak? Bila kita bertutur, orang tanya awak tulis dengan apa? Awak datang dengan apa? Dengan kereta. Kita kata dengan kereta. Kita tak sebut apa dia. Saya datang, tak sebut. Sebab apa tak sebut? Boleh direngkaskan. Nanti panjang, orang pun boleh faham. Jadi, tengok nama bismillah tadi maksud dia apa? Dengan nama Allah. Sampai habis lah. Yang Maha Pemurah, lagi yang Maha Penyayang. Yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Sama tak struktur ayat dia? Di belakang ni tambahlah. Ni dia punya sifat dia, samalah. Pen, sifat dia berhitam. Subhanallah. Di sini kita sebut apa? Dengan nama siapa? Allah, sifat dia apa? Yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Jadi struktur ayat tu sama tak? Jadi struktur ayat sama. Jadi sebenarnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang itu lengkap tak dari segi penulisan? Lengkap tak dari segi penulisan? Tadi kita kata dengan pen hitam tak lengkap. Sama tak atas bawah ni? Sama ke tak sebenarnya? Ada ke tak sama? So sebenarnya samalah. Dari segi struktur tu memang tak sama dari segi apa? Ni pen hitam, ni Allah, memang tak samalah. Itu confirm tak sama. Struktur ayat sama tak? Sama. Jadi kat sini pun sebenarnya ada apa? Ada benda yang kita gugurkan dari segi percakapan tu. Sebagaimana kita jawab orang tanya, awak tulis dengan apa? Dengan pen hitam. Apa tu dengan pen hitam tiba-tiba? Takkan orang tanya begitu, dia faham. Maksudnya apa? Kita tak kata apa? Saya menulis dengan pen hitam. Awak datang dengan apa? Dengan kereta. Betul tak jawapan tu? Dengan kereta. Betul. Tapi tak berapa lengkap. Cikgu Bahasa Melayu tak nak jawapan macam tu. Cikgu Bahasa Melayu nak jawapan macam mana? Saya datang dengan kereta. Menaiki tambah lagi biar lengkap lagi ayat. Nampak? Banyak benda yang kita tak perlu sebut tapi kita gugurkan
Sebab apa? Benda tu dah maklum. Faham kan? Jadi bila kita sebut bismillah sebenarnya, kita kena faham. Sebagaimana dengan pen hitam tadi, ada perbuatan yang kita tak sebut kat sini supaya nak memudahkan. Jadi balik kepada dengan nama Allah, macam mana kita nak faham ayat ni jadi lengkap? Kita kena tanya, bila kita guna nama Allah ni? Bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim ini? Ya, jawapannya ialah ketika permulaan sesuatu pekerjaan. Betul? Kalau menulis, bila kita menulis, bila kita pakai pen hitam, sebab nak menulis. Bila kita sebut nama Allah, sebab nak memulakan pekerjaan. Oleh kerana itu, di hadapan daripada dengan nama Allah itu ada apa? Kalau bahasa Melayu, aku mulai membaca untuk surah Al-Fatihah ni. Kalau secara umum, sebab setiap pekerjaan kita mesti baca bismillah. Aku mulai pekerjaanku. Barulah masuk dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Itu bahasa Melayu lah. Sebagaimana tadi saya menulis dengan pen hitam, tapi kita gugurkan saya menulis. Sebut apa je tinggal? Dengan pen hitam. Kita kena faham macam tu. Kalau orang tiba-tiba dengar dengan pen hitam, saya berdiri kat depan ni, saya kata dengan pen hitam. Saya bercakap pula di hadapan siapa? Ni konon-konon dalam kantin. Konon-konon dalam kantin. Jadi pelajar-pelajar sekolah pun, apa cikgu cakap ni dengan pen hitam? Kami dalam kantin. Sepatutnya pakai apa kalau nak makan? Dengan sudu lah contohnya. Tapi ustaz berkata dengan pen hitam. Jadi tergantung, orang tanya, apa dia dengan pen hitam tu? Awak kena menulis dengan pen hitam, baru jadi lengkap. Itu kalau kita keadaan kita tak apa jelas. Tapi kalau kita dah maklum, orang tanya kita sendiri, tadi macam tadi contohnya, awak tulis dengan apa? Memang jawapan kita apa? Dengan pen hitam. Jadi macam ni, dengan nama Allah ni, kita sebut sebab sekarang ni kita nak baca Quran. Kita nak baca Quran. Jadi apa yang ada dekat depan ni? Macam Tuan Haji sebut tadilah. Aku mulai bacaanku. Contoh pekerjaan yang sedang kita buat apa dia? Bacaanku. Bila lagi kita baca bismillah ni? Selain daripada baca Quran, permulaan Al-Quran ni, bila kita baca bismillah? Makan. Jadi apa dia? Aku mulai membaca. Makan tadi kata? Makan pula. Makanku. Tak makan. Orang kata tak makan, saya tak makan pagi ni, nak minum je. Sama juga, saya mulai minumku. Lagi apa lagi kita baca bismillah, tuan-tuan puan? Tidur. Aku mulai nak tidur. Jangan sekarang Tanggal pakaian. Apa doa tanggal pakaian? Bismillah. Jadi aku mulai menanggal pakaian. Bila kita bukakan baju anak kita, ajar daripada awal, baca bismillah. Menanggalkan pakaian. Masuk rumah baca bismillah tak? Aku mulai memasuki rumahku. Meninggalkan rumah, ya Tuan. Kalau tak mau syaitan tengok kita tak berpakaian, kena baca bismillah ke Bismillah. 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 Sebab memang Nabi sebutkan, bila kita tanggal pakaian baca bismillah, syaitan tak nampak aurat kita. Sebab tu nanti kita akan bincang kat sini, dia tawassul ni. Kita akan dapat sesuatu daripada Allah. Jadi bila yang Nabi ajar baca bismillah, jawapannya bismillah lah. Macam tu. Sama berwuduk, kita nak basuh muka, kita nak mula berwuduk kan? Baca bismillah kan di awal kan? Jadi aku mulai wudukku ini. Sama, semua perbuatan kita mesti mula dengan bismillah. Sebenarnya di luar lah, digalakkan di luar. Tapi kalau toilet itu memang khas untuk buang air, kat luar lah. Tapi kalau bilik mandi, boleh kat dalam. Dia memang khas untuk bilik mandi. Tapi elok dekat luar sebab apa? Selalu kita mandi sekali dengan buang, terkadang terbuang sekali ke apa kan, kita baca di luar dululah.
Lagi apa lagi perbuatan kita? Banyak tak? Banyak. Semua tu merujuk kepada apa? Pekerjaan. Tadi datang sini naik kereta, naik basikal. Apa doa naik kenderaan? Baca bismillah dulu, barulah subhanallazi. Jadi sebenarnya masa baca bismillah tu apa? Aku mulai menaiki kenderaan. Ini baru dekat mana? Dekat sini. Tapi masalahnya kita bukan baca dalam bahasa Melayu. Kalau baca bahasa Melayu kita boleh sebut macam ni. Kalau nak naik kenderaan baca apa? Aku mulai menaiki kenderaan dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Masalahnya naik kenderaan dalam bahasa Arab apa? Campurkan dua-dua kan. Jadi ayat tu langsung tak lengkap dah, jadi rojak. Jadi macam mana kita nak buat dalam bahasa Melayu? Makan. Aku mulai makan. Makan apa? Jadi senang ke susah kalau begitu? Susah. Sebab apa? Bukan kita nak menguasai semua pun. Jadi Allah tu maha bijaksana. Bila kita nak mulakan sesuatu perbuatan, cukup sebut apa? Bismillah. Tak perlu kita sebut dengan lengkap. Aku, ya Tuan Haji. Orang isap okok pun nak kata. Kata-kata jangan isap okok. Tak boleh lah. Tak ada. Rokok tu fatwa kata haram. Haram tak boleh lah. Minta maaf kalau mungkin yang ada rokok. Ustaz, saya dengar pendapat ustaz lain, makruh dia kata. Makruh pun tak boleh lah, tak molek. Tinggalkanlah doa kepada Allah untuk kita boleh tinggalkan perbuatan merokok tu. Paling tidak pun merokok. Tanya untuk kawan ke? Tanya untuk jangan di khalayak ramai lah. Kan? Benda yang haram, benda yang tak baik, jangan sebab kita kena sebagai seorang Muslim, dia kena jaga maruah dia sebenarnya. Sebagaimana kita tak boleh, tak masuk mungkin sensitif kot kan, tapi tak apalah kan, kita belajar. Macam mana kita nampak anak-anak muda keluar berdating, tak boleh lah kan. Sama jugalah perbuatan yang haram, tak boleh kita zahirkan. Dosa yang kedua dia dapat ialah apa dia? Menzahirkan dosa. Jadi kita elakkan. Itu untuk cara nak berubah mula-mula. Betul doa kepada Allah. Jangan pula pilih cara budak muda sekarang. Nak berubah isap okok, dia beli vape pula. Tengok tiba-tiba Haji keluar asap tu yang vape tu. Tak payah pakai lighter. Tahu vape tu kan? Lagi tebal asapnya. Dah lah jadi shisha pula nanti kan? Sudah. Tak kena macam tu. So kita pun maklum. So bila nak baca bismillah, takkan nak rasuah orang baca bismillah. So menunjukkan apa dia? Kita akan sentiasa memastikan perbuatan kita itu diterima oleh Allah. So tak ada bismillah. Setiap perbuatan kita mesti mula dengan bismillah. Hatta kita bersama dengan pasangan kita, kan? Baca apa? First kali dengan isteri kita. Sebelum kita baca Allah majanibni syaitan majanibni syaitan nama razaqtana, kita baca bismillah dulu. Sebab baca bismillah? Sebab nak tanggalkan pakaian. Walaupun benda itu nampak, takkan baca bismillah benda macam tu, ya. Baca bismillah. Jadi maksudnya setiap benda yang memang akan mendapatkan pahala memang baca bismillah. Dan kita akan tahu benda tu kalau benda tu haram atau makruh tak baca bismillah dah. Mencuri bismillah, mana ada? Rasuah bismillah, tak ada. Isap rokok bismillah, tak ada. Sebab tu budak-budak sekolah kalau dia isap rokok dia isap kat dalam tandas. Betul. Jadi memang kita nampaklah perbuatan tersebut, wallahu alam. So tak boleh lajin lah. Tak sesuai. Sebab ada kita akan bincang nanti, kenapa kita kena bismillah? Kita baru sebut aku mulai pekerjaanku. Okey, nanti kita sambung lagi kenapa kena dengan nama Allah. Okey, jadi jelas tak sebenarnya bismillahirrahmanirrahim itu sebelum daripadanya ada perkataan yang kita tak perlu sebut. Sebab apa? Kalau tidak tergantung ayat tu. Jadi kita dapat faham dah. Nak naik kenderaan memang kita disunahkan baca bismillah. Nak tanggal pakaian disunahkan baca bismillah. Masuk rumah disunahkan untuk baca bismillah. Jadi sebenarnya apa dia? Aku masuk rumah dengan nama Allah. Aku naiki kenderaan dengan nama Allah. Aku mulai membaca dengan nama Allah. Aku mulai bersama dengan pasanganku dengan nama Allah. Itu maksud dia. Okey? Cuma dalam bahasa Arab macam mana? Jadi payahlah. Jadi Allah tu maha bijaksana. Sebut saja macam mana? Bismillah. Sebab kita sedang membaca bismillah itu kepada Tuhan yang maha mengetahui. Dengan manusia, memang kita kena sebut betul-betul biar jelas. Tapi dengan Allah, Allah tu maha mengetahui apa yang fis sudur dalam hati. Kita nak buat apa, Allah tahu. Jadi Allah kata sebut je bismillah. Bismillah itu perlu dikeraskan. Terutamanya bila makan, perlu dikeraskan bismillah. Supaya apa dia?
Orang lain dapat peringatan. Sebab Nabi kata siapa yang siapa yang makan tanpa membaca bismillah, syaitan berkongsi dengan dia makanan tersebut. Jadi ada orang sebahagian mungkin dia tak biasa baca bismillah. Jadi kita bila baca bismillah dia dengar, maka dia pun baca bismillah. Terutamanya kepada siapa? Anak-anak dan cucu-cucu kita. Baca bismillah dulu. Nak baca Allahumma barik lana tu kemudian, tak apa sebab itu bukan doa asal doa makan. Itu masa tadika, memang cikgu cakap itu doa makan. Tapi kita bukan tadika lagi dah ni. Sebab tu cuba terjemahkan Allahumma barik lana. Allahumma apa dia? Allahumma. Ya Allah, barik lana. Barik. Berkati, fi'il amar. Berkatilah oleh engkau. Lana. Bagi kami. Allahumma barik lana fima. Pada apa yang rozakta. Telah memberi rezeki oleh engkau. Na. Akan kami. Jadi rezeki itu makanan juga. Jadi katalah kita dapat kereta baru. Boleh tak baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar? Oi, kau nak makan kereta ke? Bukan. Itu doa apa? Minta keberkatan kepada apa yang Allah rezekikan. So boleh tak kita baca kat tempat lain? Boleh. Kenapa baca dekat doa makan je? Sebab cikgu tadika bagi tahu. Kita bukan tadika lagi, dah tak apalah. Tadika memanglah macam tu. Mana boleh hajar semua benda banyak-banyak dekat dia? Betul tak? Jadi, orang rumah, abang dia bagi dia rantai. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Dah hilang terbiat apa? Abang terbiat ke apa nak makan rantai pula? Saya bagi nak pakai kat leher. Tak, ni kan rezeki Allah bagi. Saya mohon keberkatan. Saya tidak nak mati lah. Lagi dahsyat nak mati ke awak. Lepas tu kita minta apa? Waqina azabannar. Dengan rezeki tadi, selamatkan kami daripada api neraka. Macam itulah. Jadi nak makan, sebenarnya bismillah dulu. Iaitu jangan tinggal. Kalau orang baca bismillah pun memang dah sangat memadai kerana itu sunnah Nabi. Lepas tu nak baca Allahumma barik lana. Lepas doa, lepas makan nak baca Allahumma barik lana pun boleh juga. Tak ada masalah. Cuma dah terbiasa kan daripada kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Tapi saya katakan tadi apa dia? Mesti keraskan bismillah. Bukan mesti itu wajib, tidak. Sebab